Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu hari ini? Cikgu harap semuanya sihat-sihat sentiasa. So, hari ini kita akan sambung semula tajuk bahasa seni visual kita dengan tajuk yang ke-9 iaitu kontra. Jadi kamu tahu tak apa yang dikatakan dengan kontra? Okey, kalau kamu tak tahu, kontra ni sebenarnya ada sedikit persamaan dengan penegasan. Tapi hari ini cikgu nak ajar kontra je terlebih dahulu, takut kamu keliru. Jadi kita pergi tengok dulu apakah yang dikatakan dengan kontra. Okey, kontra wujud apabila unsur seni digunakan secara bertentangan antara satu sama lain untuk memberikan impak dalam karya seni. Impak, tahu tak apa impak? Impak tu maksudnya kesan. Okey, tujuan unsur seni ni digunakan bertentangan. Okey, bila kamu ingat tentang kontra, bila dengar tentang kontra, kontra ni adalah bertentangan. Cikgu dah boldkan tulisan kat situ dan warnakan dengan warna merah. Maksudnya itu adalah definisi kontra. Okey, cikgu ulang semula. Definisi kontra ialah unsur seni yang digunakan secara bertentangan antara satu sama lain untuk memberi impak dalam karya seni. Okey, kontra bermaksud sesuatu unsur seni yang berbeza atau bercanggah dari segi ciri-cirinya dalam sesuatu gubahan. Maksudnya ada perbezaan antara ciri-ciri dia dalam setiap karya yang dihasilkan. Okey, kadar kontra yang lebih tinggi menunjukkan penegasan yang lebih jelas. Maksudnya kalau terlalu banyak perbezaan dalam sesuatu karya yang dihasilkan, ianya akan mewujudkan penegasan. Okey, mewujudkan penegasan yang lebih jelas. Jadi kita takut keliru kontra ke penegasan. Jadi kita tengok satu-satu slide yang telah cikgu sediakan. Okey, berikut merupakan ciri-ciri kontra. Ciri-ciri kontra. Contohnya, kontra digunakan untuk mewujudkan kelainan dalam sesuatu gubahan dari segi saiz, rupa, bentuk, warna, garisan, arah, jalinan dan juga sebagainya. Maksudnya di sini kontra ni terdapat dalam pelbagai bentuk gubahan karya. Contohnya, macam cikgu dah sebut tadi, kontra dari segi saiz, perbezaan dari segi saiz, mungkin saiz lukisan ataupun saiz corak yang kita hasilkan kan, mungkin semua corak tu berbentuk saiz 5 diameter, contohnya 5 cm. Kemudian ada satu bentuk yang saiznya lebih besar, 10 cm. Jadi kelainan daripada segi corak ataupun saiz image yang kita hasilkan, itu adalah kontra, perbezaan dari segi saiz. Selain itu, contohnya cikgu bagi sedikitlah penerangan sedikit tentang kontra. Kontra dari segi rupa. Contohnya, kita tengok, tak payah tengok jauh, kita tengok pada bendera Malaysia. Kan kita ada belang-belang macam jalur tudung cikgu ni. Kita ada belang-belang. Kontra dari segi rupa, maksudnya bintang dan bulan tu adalah rupa, manakala yang lain tu ada garisan. Jadi kontra dari segi rupa. Seterusnya, kontra dari segi bentuk. Nanti cikgu akan pergi lebih lanjut lah apa yang dikatakan dengan kontra. Kalau kamu buka buku teks kamu, kamu akan nampak imej yang cikgu paparkan dalam cikgu punya slide ni. Betul tak? Imej ni sebenarnya yang cikgu ambil daripada buku teks kamu. Kontra pada alam semula jadi. Maksudnya selain daripada kontra dari segi saiz, dari segi bentuk, dalam sesuatu hasil karya, kontra juga boleh dihasilkan melalui alam semula jadi. Contohnya, kontra pada badan kuda belang. Maksudnya apa? Kontra garisan. Kalau kamu perhatikan, kuda belang mempunyai garisan dekat badan dia. Tapi setiap garisan yang ada tu mempunyai garisan berlainan bentuk. Berlainan bentuk. Warna dia hitam putih tapi bentuk dia berbeza dekat body kuda belang tu. Sebab apa kita kata alam semula jadi? Sebab kuda belang ni adalah haiwan ciptaan Tuhan, bukan buatan manusia. Selain itu, kita tengok objek buatan manusia. Kat mana kontra bentuknya di situ? Yang kedua tu adalah bentuk pada meja. Kita tengok kat situ, 2 kerusi dan 1 meja. 2 lawan 1, siapa kalah? Mestilah 1. Maksudnya kat situ adalah kontra pada bentuk meja. Seterusnya adalah kontra jalinan. Kontra jalinan pada
karya seni visual. Kalau sebut pasal karya seni visual adalah itu adalah hasil ciptaan manusia yang kita hasilkan dalam bentuk karya, yang kita buat lukisan ke, kita buat catatan ke, itu yang dikatakan dengan karya seni visual. Seterusnya, kontra juga boleh terhasil daripada kontra warna pada alam semula jadi. Contohnya buah tu. Kalau kamu perhatikan alam semula jadi, buah tu memang ciptaan Tuhan. Dekat situ ada dua, warna hijau dan juga warna merah. Jadi kontra ataupun perbezaan pada buah dan daun itu adalah warnanya. Buah berwarna merah, manakala daun berwarna hijau. Kat situlah ada kontra warna. Okey, seterusnya, objek buatan manusia kita tengok kontra pada saiz. Kamu tengok bentuk apa tu? Dia macam jak air kan. Orang zaman dulu punya tembaga tu digunakan tu kontra dari segi saiz. Kalau kita tengok kat situ pelbagai saiz yang ada. Okey, banyak perbezaan. Ada saiz yang besar, tinggi, besar, rendah sikit, ada yang kecil, comel. Itu adalah perbezaan dari segi saiz. Dan kita tengok pada karya seni visual, yang kita lukis, yang kita hasilkan catatan dan sebagainya, kontra dari segi rupa. Tengok kat situ dia ada burung. Kalau kamu perhatikan warna merah tu adalah burung, dan background dia warna apa tu? Ada apa tu? Okey, jadi perbezaan dari segi rupa. Seterusnya, okey, ini adalah antara fungsi-fungsi kontra. Okey, prinsip kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni visual kerana prinsip ini dapat mewujudkan fokus kepada pemerhati. Rajah berikut menunjukkan fungsi-fungsi kontra. Jadi kita tengok satu-satu. Okey, tengok dalam buku teks kamu ya. Yang pertama adalah karya Syed Ahmad Jamal. Okey, yang bertajuk Tumpal. Okey, yang menggunakan cat akrilik. Okey, kat situ kita tengok kontra. Background dia smooth, flat sahaja, tetapi kontranya kat situ ada segitiga kat tengah-tengah tu. Maksudnya perbezaan kat situ adalah rupa. Kontra dari segi rupa. Yang kedua, okey, masih lagi dalam karya seni visual, kita tengok karya Abdul Latif Muhyiddin. Abdul Latif Maulan. Okey, Banana and Night Orange. Okey, menggunakan cat minyak. Kontra pada gubahan ini menunjukkan perbezaan dan menarik perhatian. Maksudnya kat situ dia ada bentuk pisang, dia ada bentuk oren. Kat situ perbezaan dari segi bentuk. Okey, dalam karya. Dan seterusnya, kontra digunakan untuk menarik perhatian agar mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Contoh dekat situ, background tu adalah putih. Simbol tolak tu maksudnya dilarang masuk, berwarna merah dan juga putih. Jadi bila kita lihat, kita akan fokus pada bulatan merah tu, betul tak? Jadi fokus ataupun kontranya dekat situ supaya kita alert dengan amaran yang ingin disampaikan. Okey, seterusnya kita tengok, ini adalah teknik. Macam mana teknik untuk menghasilkan kontra ni? Kita tahu kontra tadi adalah perbezaan berbagai jenis saiz, rupa, bentuk, warna dan sebagainya. Dan kita tahu kontra tadi boleh terbahagi kepada 3. Kontra alam semula jadi, kontra pada buatan manusia dan juga kontra daripada karya seni. Jadi yang kita tak tahu, kita dah tahu ciri-ciri, kita nak tahu bagaimanakah teknik untuk menghasilkan kontra ni. Okey, kita tengok. Dalam buku teks kamu ada gambar rajah ni. Kalau kurang jelas dalam skrin cikgu, boleh rujuk buku teks kamu. Yang pertama, perbezaan saiz. Kamu tengok bulatan ya. Kalau kamu perhatikan bulatan bahagian ni, bulatan dia besar. Manakala bulatan di sekelilingnya bersaiz lebih kecil. Ini adalah kontra perbezaan saiz. Okey, dari segi saiz. Kebiasaannya corak ni kita gunakan untuk menghasilkan corak dalam karya seni visual. Seterusnya perbezaan jalinan. Kalau kita tengok sini, dia menggunakan jalinan yang rapat, yang jarak. Okey, kita tengok tone gelap, tone cerah. Okey. Seterusnya perbezaan sifat garisan. Kalau kat sini kalau kita pandang karya yang dihasilkan ni, kita akan tertumpu kepada garisan S ni. Sebab garisan lain ni panjang, okey, lurus, sedangkan S ni bengkok. Kat sini adalah perbezaan sifat garisan. Seterusnya perbezaan dari segi rupa. Okey, rupa bulat ada 4, tengah-tengah ni ada bersegi. Kat sini adalah kontranya. Okey, faham? Seterusnya kita tengok perbezaan dari segi bentuk.
kat sini cawan dan juga piring. Kat tengah-tengah ni tiba-tiba ada jug. Jadi perbezaan dari segi bentuk. Seterusnya, perbezaan arah juga boleh menghasilkan kontra. Contohnya arah anak panah ni. Okey, dua ni memandang ke kanan dan satu ni memandang ke kiri. Jadi bahagian ke kiri ni adalah berbeza ataupun kontra. Seterusnya, perbezaan warna. Kalau kamu perhatikan kat sini, terumbu karang ni berwarna biru, manakala ikan yang Nemo comel tu berwarna oranye, putih dan juga hitam. Itu adalah perbezaan. Okey, dapat tak? Sekarang ni cikgu nak, kalau kamu dah faham, kamu dah tahu apakah definisi kontra, apakah ciri-ciri kontra, bagaimanakah teknik penghasilan kontra. Jadi kalau kamu dah tahu semua, cikgu nak kamu tolong jawab latihan formatif yang telah disediakan. Dalam buku teks ada, tapi siapa yang tak ada buku teks boleh rujuk slide yang cikgu telah sediakan. Soalan pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kontra wujud apabila unsur seni digunakan secara tempat kosong antara satu sama lain. B. Kadar kontra yang lebih tinggi mewujudkan penegasan yang lebih tempat kosong. C. Kontra digunakan untuk mewujudkan tempat kosong dalam sebuah kubahan. Soalan yang kedua, padankan jawapan yang betul. Okey, boleh tengok slide cikgu. Dan soalan yang ketiga, jika anda memakai baju hijau, apakah warna kontra untuk tali leher anda? Okey, kalau dah jawab semua soalan, pastikan kamu snap gambar dan serahkan kepada guru PSB kamu. Okey, semua kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Ju. Bye, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.